bahagian ni, okey. Iaitu soalan nombor 9 dan soalan 10. Okey, biasanya soalan 9 ni silibus tingkatan 4 dan soalan 10 ni silibus tingkatan 5. Okey. Sekejap. Cikgu Azwar bagi tahu apa mesej. Dia tak masuk lagi ni. Okey, sekejap. Okey, jadi kita ada 2 soalan ni. Okey, biasanya murid akan diminta untuk menjawab salah satulah. Okey, cuma kadang-kadang bila SPM ni, kalau ada masa lebih, saya galakkan juga untuk menjawab kedua-dua soalan. Sebab apa? Kalau soalan 9 ni dia per 20, soalan 10 ni per 20, kadang-kadang kita tak tahu berapa kita boleh skor maksimum untuk setiap soalan. So, contohlah kalau jawab dua-dua, satu dapat 5. Okay? Alright. Okay, so kita tengok soalan 9 dan 10 ni, dia merangkumi 20 markah. Okay, jumlah dia 20. Okay, 1 markah biasanya akan tanya pada aras pengetahuan. Okay, ni biasanya pada soalan anak yang pertama tu lah A. Okay, so soalan pertama ni biasanya tanya maksud, tanya namakan prinsip ataupun yang ringkas-ringkas lah, yang maksudnya aras pengetahuan. Maksudnya kalau murid pernah belajar sesuatu topik tu, so the basic konsep dekat topik tu biasanya dia akan tanya pada soalan A. Okey, kemudian soalan yang kedua, bila pergi ke soalan anak yang kedua B, okay, yang ni biasanya membawa 5 untuk membanding beza. Okey, dia nak cari apa beza antara dua gambar. Okey, biasanya dia akan bagi dua diagram A dan B, ataupun dia akan bagi 9.1 dan 9.2, so kita compare. Apa yang nak di-compare? Kena tengok pada soalan. Okey, biasanya kelima-lima point tu dah diberi. Okey, cuma malam ni saya akan guide macam mana awak nak kena tulis jawapan tu supaya 5 markah tu boleh dapat pergi. Okay, kemudian soalan pemahaman ni dia pergi ke soalan anak yang ketiga, soalan C. Okay, biasanya yang ni kefahaman ni dia akan bagi situasi. Kemudian daripada situasi ni kita diminta dengan konsep fizik dan untuk dapat 4 markah lah. Okay. So kemudian kita ada bahagian D yang terakhir ni biasanya. Okay, ini adalah problem solving kualitatif. Kenapa saya kata kualitatif? Biasanya soalan ni soalan yang tak ada pengiraan. Soalan 9, 10 ni memang tak ada langsung pengiraan. Okay? Tak ada pengiraan. Okay, so total dia membawa 20. Pertama ni, okay, ni soalan ni saya rasa tak ada kot dekat you all punya soalan. Okay, ni kita nak banding dulu. Saya nak tunjuk contoh. Kita ada, kita perhatikan, kita punya rajah ni 9.1, 9.2. Okay. Sebab apa saya kata perhatikan, takut jadi macam murid yang tadi. Tiba-tiba dia punya comparison 6.1 dengan 6.2. Ada lagi pelik hari tu 6.1 dan 6.3. So gambar pun ada 2, dia punya point 3 tu datang dari mana pun saya tak sure. Okay. Jadi kita nak tengok banding lagi. Kita perhatikan gambar. Okay. So kita nampak kat sini termometer dia, suhu dia lagi tinggi. Okay, kat sini suhu dia lagi rendah. Okay, so kita tengok. Okay, soalan pertama, apakah maksud haba? So ingat tadi, soalan satu haba tu adalah tenaga. So satu perkataan saja tenaga pun dah betul. Okay. Tenaga ni dah cukup betul. So semua jawapan lain daripada tenaga kita reject lah. Sebab haba ni memang adalah sejenis tenaga. Kemudian nak banding tadi, okay, ingat 5 markah maksudnya dia akan bagi 5 benda awak kena banding dalam soalan. So kita tengok pada soalan, bandingkan bacaan kedua-dua termometer. Okay, ini adalah yang perbandingan yang pertama. Isi padu air. Okay, ini yang kedua.
Kemudian dan masa pemanasan. Okay, ini yang ketiga. So kita dah ada 3. Kemudian dia kata hubung kaitkan bacaan termometer dengan isi padu. Okay, maksudnya bila hubung kait ni kena tulis semakin-semakin tu. Okay, ni yang keempat dan yang terakhir SIM. Okay, ni yang ke-5. So sebenarnya 5 markah ni dah dalam tangan dah. Okay, boleh Okey, jadi saya ada juga kadang-kadang murid yang jawab macam ni ataupun nak jawab dalam poin tadi pun boleh. Okey, so yang pentingnya yang ni. Bila tadi 5 perbandingan ni, okey, perbandingan pertama, kedua, ketiga, keempat dengan kelima ni, dia punya kuantiti fizik tu awak wajib tulis. Okey, wajib tulis untuk banding. Contohnya perbandingan pertama, poin pertama ialah bacaan kedua-dua termometer. So mesti tulis ni. Okey, ni yang pertama tadi ni, bacaan termometer. Lepas tu barulah boleh nak guna simbol ni, 9.1 besar dari 9.2. Boleh Okey, kemudian kita ada yang kedua tadi dia tanya isi padu. So ingat dia punya kuantiti fizik wajib tulis. Kalau tak tulis, tak ada langsung markah. Okey. Kemudian soalan ketiga, masa dia tadi sama. Okey, kalau sama juga boleh tulis 9.1 sama dengan 9.2. Tapi kena tulislah masa pemanasan ni. Okey. Kemudian hubung kait semakin-semakin lah. Okey, kemudian saya nak bagi lagi ada satu kesilapan calon. Kalau dia tulis dalam bentuk satu ayat. Contoh dia akan tulis bacaan termometer isi padu air dan masa bagi darjah 9.1 lebih tinggi. Betul lah, jawapan bagi ketiga-tiga soalan tadi memang bacaan termometer 9.1 besar dari 9.2. Isi padu pun 9.1 besar dari 9.2. Masa pun lebih besar macam ni. Contohlah, kebetulan yang memang kita kalau kita banding satu-satu memang 9.1 lebih tinggi. Jadi, bila student tulis dalam ayat majmuk macam ni, okey, ayat majmuk lah sebab dia gabungkan terus bacaan termometer, isi padu, masa bagi semua darjah 9.1 ni semua lebih tinggi. Okey, yang ni murid hanya dapat markah ketiga sahaja. Markah 1 tak ada, markah 2 tak ada. Sebab apa? Markah ketiga je yang dia ada perbandingan. Masa darjah 9.1 lebih tinggi. Okey? Yang ni salah. Markah 1 salah, markah 2 salah. Okey? Jadi kena hati-hati. Sebab tu cikgu kata tulis dalam bentuk point. So bila point, 1 point. Okey, kemudian soalan yang jenis macam ni soalan yang terakhir yang 10 markah tu. Okey, saya cuma nak tunjuk dulu sikit ni. Okey, kalau soalan ni kata ini adalah radiator kereta. Okey, anda dikehendaki mengubah suai. Sebab tu saya kata kita biasanya dia akan diberi peranan. Okey, ni macam engineer lah. Okey, untuk kita ubah kereta, enjin kereta tu supaya dapat menyejukkan enjin dengan lebih efektif. Jadi, alasan ini sudah tak boleh guna dalam jawapan awak. Okey, contohnya awak kata saiz kipas yang besar supaya enjin lebih sejuk. Tak boleh. Okey. So, enjin lebih sejuk tak boleh. Okey, hand out tu. Okey, so kita tengok Kemudian, maksudnya menyejukkan enjin ni, reason tu dah tolak tepi. Tetapi, awak boleh guna ayat yang berbeza. Maksudnya kita rephrase balik ayat menyejukkan enjin tu. Okay, so kita tengok contoh jawapan. Okay, so kalau tadi kita kata saiz kipas yang digunakan lebih besar sebab kita nak sejukkan enjin kita. So kalau kita kata sejukkan enjin, maka dia salah. Jadi kita kata kipas tu besar sebab nak sedut lebih banyak udara. So kita tahu kalau dia lebih banyak udara masuk, maka radiator itu akan menjadi lebih sejuk lah.
Okey, maksudnya dia membawa maksud yang sama tapi kita rephrase ayat tu. Contoh yang ketiga ni, bahan bilah sirip. Okey, so haba dibebaskan dengan cepat. Dia pilih logam ataupun muatan haba tentu rendah. So okey, cepat sejuk ni merujuk kepada soalan. Okey, muatan haba tentu penyejuk tu tinggi. So kita tahu kalau macam air dengan minyak, contoh kan. Air lebih sesuai guna bahan dalam radiator kereta tadi. Sebab air mempunyai muatan haba yang tinggi. Iaitu kalau kita nak naikkan dia punya suhu 1 degree tu, terlalu banyak haba diperlukan. So macam minyak, kita panaskan sekejap pun dekat atas dapur, dia dah boiling. Kita boleh masukkan bawang untuk ditumis. Okay, so cepat kan. Tetapi banding dengan air, kalau kita rebus air, so agak masih dia ambil agak lama. Okey, maksudnya dia perlukan haba yang banyak. So sebab tu muatan haba dia ni tinggi. Jadi bila tinggi, kalau kita kata kenapa kita nak dia guna sebagai cecair tu, supaya dia lambat tu dari guna perkataan sejuk tu. Okey? Okay, so ni baru soalan yang ada dekat handout you all kan. Okay, so Aimi boleh rujuk juga ni soalan buku sendiri kalau ada. Saya lupa tak nak bagi kat grup. Okay, so kita tengok soalan ni adalah soalan SPM 2017 kalau saya tak silap lah. Okay, nanti boleh check balik. Okay. Apa maksud haba ni tadi dah jawab. Cuma kita compare dulu gambar ni. Okey, 9.1 menunjukkan dua cerek elektrik yang serupa, PQ. So dia serupa maksudnya dia punya power untuk memanaskan semua samalah. Okey, dengan kuantiti air yang berbeza. So nampak ni. Ni air sini sampai sini je. P ni isi padu dia air dia kurang. So yang ni isi padu. Perhatikan dulu gambar. Kemudian dia bagi tahu 9.2 menunjukkan hanya cerek P mengeluarkan wap selepas dipanaskan selama 5 minit. Okey, ini 5 minit dah keluar dah dia punya wap. Maksudnya yang P ni dah mendidih lah ni. Okey, selepas 5 minit. 5 minit ni boleh jadi dia punya constant variable lah. Okey, sebab masa pemanasan dia ni sama. Yang ni pun 5 minit. Yang ni pun 5 minit. Okay. So kita tengok. Dia nak compare. Yang ni dia bagi 3 markah. Okay. Compare apa? Compare jisim, haba yang dibekalkan dan kenaikan suhu. So ingat, kalau kita ada 3, so kita letak terus 3 point. 1, 2, 3. Okay. So jisim tadi kita dah tahu dah. Dia merujuk kepada isi padu. Kena tulis dia punya kuantiti fizik. Tulis dulu jisim air. So jisim air P kurang dari Q. Macam tu je. Okay. Boleh tulis mass. Boleh guna simbol MP kecil tu. Mass untuk P. Ataupun guna M Q ni. Balik ni. MQ lebih. Okay. So boleh guna juga jawapan yang saya tulis ni. Okey, kemudian yang kedua, poin kedua kita nak bandingkan haba yang dibekalkan. So dua-duanya dipanaskan menggunakan cerek yang sama, betul tak? Okey, tetapi masa pemanasan juga sama. Jadi haba yang dibekalkan adalah sama. Okey. So dulu dia punya kuantiti fizik P sama dengan Q. Okey. Ataupun haba dibekalkan sama. Macam ni terus pun boleh. Okey. Kemudian yang ketiga, kenaikan suhu air. So kenaikan suhu kena tulis. Kenaikan suhu. So P lagi tinggi daripada Q lah sebab P dah mendidih ni. Ada steam ni. Okey.
Okay, contoh kan, awak tengok jawapan yang saya tulis dengan jawapan yang saya bagi, kedudukan point dia tak sama kan? Okay, so jangan risau. Dalam SPM, pemeriksa akan cari point, contoh untuk ni memang 3 markah. Memang point 1 kita mesti cari. Ada tak murid tulis GSIM? GSIM, P tu besar daripada Q. Okay, dia dapat markah 1. Okay, kemudian yang kedua ni sepatut cerita haba dulu. Okay, tapi murid ini tadi betul. Okay, ni haba ni ada kat sini. So, dua-dua jawapan ni pun ada markah yang sama lah. Walaupun susunan tu berbeza. Okay, syarat dia mesti tulis dia punya kuantiti fizik. Okay, kemudian yang lagi 2 markah tu biasanya saya kata dia akan tanya hubungan. Ataupun diduksikan dia punya relationship tu. Okay, so kita tengok tadi. Kalau jisim air yang sikit ni, maka dia punya kenaikan suhu dia lagi tinggi. So maknanya kalau sikit, naik suhu tinggi. Kalau air banyak, suhu dia rendah. Jadi kita boleh tulis jawapan bila bertambah jisim akan berkurang suhu. Ni paling ringkas lah ni. Ataupun kalau nak bagi yang skema sikit, boleh tulis lah. Semakin bertambah jisim air, maka semakin berkurang kenaikan suhu air. Ataupun kalau nak ringkas lagi, tulis je dia ni satu naik, satu nyatakan dia punya physical quantity yang perlu dimalarkan. Okey, untuk kita kata jisim dengan kenaikan suhu ni, apa yang boleh dimalarkan? So ingat, kita topik ni bercerita tentang haba. Haba label dia apa? Q. Jisim ialah M. Kenaikan suhu tadi ialah theta. Maka kita ada formula yang akan kaitkan ketiga-tiga ini iaitu Q sama dengan MC theta. So Q dah ada, M dah ada, theta dah ada. Maka jawapan yang belum lagi ni kat sini lah. Okay. So kuantiti fizik yang terlibat ialah C. Nilai muatan haba. Nak cari biasanya kita cari apa formula. So formula ni ada kat depan. Tak ada problem pun nak ingat ke nak apa. Cuma awak kena tahu dia punya kuantiti fizik tu apa, simbol dia apa. Okay, barulah boleh tahu formula mana. So soalan C, soalan jenis dia akan bagi situasi. Kemudian kena explain menggunakan konsep fizik. So kita tengok lemonade, air lemon ni boleh disejukkan dengan menambahkan ketulan ais kepadanya. Tu je dia bagi. Kemudian dia kata, bagilah awak penerangan kenapa ni kalau air lemon ni kita tambah ketul ais jadi sejuk. Okey? Jadi jangan buat karangan. Okey? Ayat pendek-pendek pun tak apa yang awak boleh faham. Okey? So point yang pertama, kita tambah ais tu dalam air. Maksudnya ais tu akan melebur. Okey? Air lemon walaupun katalah air lemon tu bukan air panas, air biasa. Tapi biasanya kalau kita masukkan ais dalam air biasa, plain water ni pun, ais tu akan cair kan? Dia takkan jadi ais selama-lamanya. So, point pertama awak cakap pasal ais tadi telah mencair. Okey, ais mencair. So, boleh juga. Ais lebur, ais mencair. So, semua ni awak akan dapat markah yang pertama. Okay, kemudian, kenapa ais itu mencair? Sebab ada haba diserap. Okey, ataupun kita kata ais serap haba dari air. Okey, ataupun haba dari sama tu ini memberikan awak markah yang kedua. Okey, so kita tahu kalau kata dia punya tadi pepejal. Okey. Ni pepejal kan dia rapat-rapat semua kan. Kemudian dia menjadi cecair. Okey. So
kita kata tenaga kinetik dia berkurang. Sebab apa dia berkurang sebenarnya? Kalau dia rapat-rapat ni, dia punya vibration tu lagi tinggi sebab dia nak cuba memecahkan ikatan antara molekul. So, bila dia pergi menjadi cecair, maka tenaga kinetik tu dah berkurang lah sebab dia tak ada dah nak menjauh antara satu sama lain. Okay, so ni adalah markah ketiga. Okay, kemudian kita akan kata kenapa dia jadi sejuk ni. Awak nak sebut sejuk ni dalam maksud lain. So sejuk ni maksudnya ialah suhu dia telah berkurang. So bila ada jumpa je murid tulis pasal contoh dia buat dalam satu ayat je kan. Apabila ketulan ais dimasukkan ke dalam air lemon, ais itu telah mencair kerana menyerap haba daripada air dan menyebabkan suhunya berkurang. So dalam kat situ dia boleh dapat markah 1, markah 2 dan markah 4. Okay, so soalan yang ketiga, okay, sebentar. Okay, so soalan D, okay, ni macam cawan MACD kan. Cawan tak sesuai untuk kekalkan suhu minuman panas yang lama. So awak kena bagi explanation macam mana nak pastikan kita nak ubah apa dia bagi tahu dah. Nyata dan terangkan cadangan ciri-ciri untuk cawan. Ciri-ciri bahan cawan, ciri-ciri bahan penutup dan kaedah untuk membuat minuman kekal panas. Tapi dia nak 10 markah. So tadi kita dah bagi tahu jawab dalam bentuk point, dalam bentuk jadual. So mesti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau ni 1 bahan cawan. 2 bahan penutup. 3 kaedah macam mana. Kemudian kena bagi sebab dia lah. Okay, so cikgu tunjuk contoh jawapan. Okay. Bahan untuk cawan, okey, nanti buat dalam jadual Bahan untuk cawan boleh tulis cawan polisterin, penebat haba, okey. So biasanya cawan yang kita gunakan tengok kat MACD tu memang dia polisterin ataupun cawan kertas, okey. Diterimalah. Okey, so sebab dia tu kenapa kita nak haba tu terperangkap sebab fungsi kita nak ubah tadi. Kita nak dia ni minuman kita kekal panas. So ayat lain. Okey, kekal panas. Okey. So kekal panas ni maksudnya haba terperangkap kat dalam. So dia sebagai penebat haba. Jadi dia juga boleh ada muatan haba tentu tinggi. So dia susah nak reduce heat to surrounding. Okey. Kemudian ciri bahan lagi. High melting point. Okay. Jadi cawan kita tu susah untuk lebur. Boleh? So ada 2 ciri untuk bahan cawan. So ciri untuk yang ketiga, boleh juga kata bahan cawan kita tu ataupun bahan penutup tadi muatan haba tentu dia tinggi. So dia lambat panas. Okay. Bahan penutup tadi kita boleh kata penutup kita ni kita nak warna putih. Ataupun warna berkilat. Ataupun ni cawan tadi ni putih berkilat atau warna perak. So